Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi darain amin. Fasa yang kedua, adab wuduk. Baik. Seperti yang kita sebut semalam, wuduk satu ibadah yang acap kali dilakukan. Sekurang-kurangnya kita ni wuduk 5 kali sehari. Bagi orang jaga solat lah. Orang tak jaga solat ni Allah Ta'ala alam. Moga-moga kita termasuk dalam golongan orang yang jaga solat. Jadi benda tu dah 5 kali sehari daripada kita kecil. Kalau kita umur 40 sekarang, dah 30 tahun kita ambil wuduk. 30 tahun darab dengan 365 hari. 365 hari darab pula dengan 5 kali sehari. Jadi setiap kali kita ambil wuduk sebenarnya dengan ilmu-ilmu yang kita dah belajar, wuduk kita insya-Allah sah. Jadi bila kita mengaji tentang wuduk, kita bukan nak mengaji tentang sahnya, kita nak mengaji tentang kesempurnaannya. Apa beza kesempurnaan wuduk dengan sah wuduk? Sah wuduk apabila kita melaksanakan rukun-rukunnya. Kesempurnaannya tersembunyi di sebalik adab-adab yang ada dalam wuduk. Kenapa kita nak sempurnakan wuduk? Seperti mana yang kita sebut, kajian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang hidayah. Apabila seseorang itu menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan kepada firman Allah, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang menerima hidayah, orang yang diberi hidayah, maka akan bertambah hidayah dan akan didatangkan ketakwaan kepada mereka. Allah datangkan ketakwaan kepada mereka. Ayat ini menunjukkan bahawasanya seolah-olah hidayah dan juga pertambahan hidayah itu berkait rapat dan dia berlaku secara automatik. Sedangkan secara secara realitinya tidak semua orang yang dapat hidayah tu dia berubah jadi lebih baik. Ada orang apabila dapat hidayah dia berubah sementara waktu kemudian dikembali kepada kejahatan. Apa yang berlaku di antara apa bezanya antara orang yang diberi hidayah jadi lebih baik, orang diberi hidayah tiba-tiba tidak menjadi hidayah untuk diri dia. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menghuraikan tentang hidayah ini adalah rezeki. Jadi bila disebut tentang rezeki, konsep rezeki sama dengan konsep kita cari duit. Cari duit ni ketentuannya Allah Ta'ala tentukan berapa banyak dia nak beri, bila dia nak beri, sekadar mana dia nak beri, itu ketentuan dia. Tetapi pada sudut manusia maka perlu usaha. Begitu juga dengan bab hidayah. Hidayah ni innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak mampu beri hidayah walaupun kepada orang yang kamu kasih. Allah lah, akan tetapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Maknanya konsep tu konsep rezeki, Allah beri kepada siapa yang dia nak. Tetapi oleh kerana dia juga konsepnya sama seperti rezeki, dia perlu diusahakan. Sebab itulah ada orang dapat hidayah, bertambah hidayahnya. Ada orang dapat hidayah, kemudian kembali kepada kejahatan. Apa sebab yang ni bertambah hidayah, yang ni kembali kepada kejahatan? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia kata, mereka ni bertambah hidayah kerana mereka berusaha untuk menjaga dan menambah hidayah. Sedangkan mereka yang ditarikkan semula hidayah, mereka tidak berusaha untuk menjaga dan meningkatkan hidayah. Seperti mana harta, kita dapat kerja, rezeki daripada Allah, tapi tak pergi kerja. Mana nak dapat duit? Orang kena buang kerja, tak jaga. Jadi soalnya bagaimana nak jaga hidayah? Imam Ghazali menyimpulkan kepada 4 perkara kena buat. Yang pertama, sempurnakan ibadah zahir. Yang kedua, lari daripada maksiat zahir. Yang ketiga, lari daripada maksiat batin. Yang keempat, sempurnakan ibadah yang batin. Tanggungjawab utama. Sebab tu dalam kitab ni, ini adalah tajuk core business kitab ni. Ibadah zahir, maksiat batin, ibadah batin. Tanggungjawab orang yang dapat hidayah untuk mengekal dan menambah hidayah adalah mereka perlu memperbaiki ibadah yang zahir. Bagaimana nak memperbaiki ibadah yang zahir? Insya-Allah ibadah-ibadah yang kita buat sah insya-Allah. Bagi kita yang melazimi kuliah ilmu, tahu yang mana betul mana tak betul, ada rukunnya, syarat sah dan wajib, insya-Allah sah. Cuma sah dengan sempurna tu dia berbeza. Ada ibadah yang sah tetapi belum sempurna. Belum sempurna dilihat pada sudut mana? Pada sudut adab dalam ibadah. Jadi kitab tasawuf, kitab ni khususnya oleh kerana dia membincangkan tentang bagaimana nak jaga hidayah, bagaimana nak menentukan hidayah ni bertambah pada sudut usaha kita, selebihnya serah pada Allah. Pada sudut usaha kita, daripada 4 tu, yang pertama adalah menyempurnakan ibadah yang zahir. Jadi bila kerjanya menyempurnakan ibadah yang zahir, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia tulis dalam kitab dia bagaimana cara menyempurnakan ibadah yang zahir, bermula dengan dibuat jadual. Nak sempurnakan ibadah yang zahir, nak lari daripada maksiat zahir, kena ada jadual.
Yang tu yang kita baca tentang jadual hari tu. Kemudian daripada jadual tu disusun bangunnya sebelum subuh, bangunnya hatinya mula-mula ingat Allah. Kemudian lafaznya pada mulut ingat Allah, pakai baju niat untuk menurut perintah Allah, bukan niat untuk menunjuk kerana ia jadi riak. Habis pakai baju, Imam tadi cerita tentang masuk tandas. Tu qada hajat tu. Qada hajat tu kerana setelah pagi ni biasa bangun tidur, orang akan berurusan dengan tandas. Dia masuk qada hajat. Bila dah habis buat qada hajat, biasanya kita ni nak keluar daripada bilik air ni nak pergi ke surau. Sebelum tu nak wuduk. Ni dibincang tentang wuduk. Bagaimana tentang wuduk yang sempurna mengikut pandangan Imam Ghazali rahimahullah taala. Baik, kita baca tentang adab wuduk. Fasal yang kedua, adab wuduk digalakkan bersugi. Apabila selesai daripada istinja, janganlah ditinggalkan bersugi, ataupun nama lain bagi bersugi adalah bersiwak. Kerana sabda Nabi SAW, as-siwaqu matharatun lil fami wa mardatun lil rabbi wa muhiddatun lil basar. Maksudnya bersugi itu menyucikan mulut, meredakan Tuhan dan menerangkan bagi mata. 3 fadilat yang jelas dalam hadis Nabi tentang bersugi. Yang pertama, suci mulut. Yang kedua, meredakan Tuhan. Dan yang ketiga, menerangkan mata. Itu faedah yang pertama tentang bersugi, dan kita tidak huraikan panjang. Kita masuk pada hadis yang kedua. Dan Nabi SAW bersabda, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatin bila siwakin. Solat dengan sembahyang dengan bersugi, salatu bisiwaqin afdalu, lebih baik, min sab'ina salatin bila siwakin, daripada 70 kali solat tanpa bersugi. Ini fadilah besar. Lebih baik daripada 70 kali solat tanpa bersugi. Orang tak bersugi tidak solatnya tidak batal, sah solatnya. Tetapi kemuliaan orang yang melaksanakan sugi sebelum solat itu lebih baik di sisi Allah daripada orang yang bersolat 70 kali tanpa sugi. Itu memberi maksud bagaimana nak melakukan solat yang lebih sempurna. Caranya adalah mulakan dengan bersugi. Kenapa? Kerana Nabi sebut solat dengan bersugi lebih baik daripada 70 kali solat orang yang tidak bersugi. Sahabat rahmati Allah, bukan sesuatu yang mudah untuk kita melaksanakan 70 kali solat, 70 rakaat solat. Bukan mudah 70 rakaat solat. Kita nak habiskan 10 rakaat solat, 8 rakaat solat. Masing-masing merasa di rumah sekarang ni jadi imam, ketika zaman PKP ni untuk habiskan 11 rakaat solat tarawih. Nak habiskan 11 rakaat solat tarawih tu bukan perkara yang mudah. Itu 11 rakaat, 70 rakaat. Fadilat solat 70 rakaat tu dan fadilatnya lebih baik hanyalah boleh didapati dengan hanya bersugi. Sikit je perkara dia bersugi. Bersugi sama ada menggunakan kayu sugi ataupun menggunakan buah gigi, tak ada masalah pun. Guna mana pun, janji alat yang digunakan untuk membersihkan mulut. Kalau alat tu digunakan, solat tu lebih baik daripada 70 kali solat tanpa bersugi. Itu faedah besar. Kita tak mampu nak solat 70 solat secara berterusan, tetapi kita mampu mendapatkan fadilat tersebut hanya menggunakan sugi. Itu kesempurnaan. Lebih sempurna solat orang yang bersugi. Yang ketiga, dan sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amratuhum bisiwaki 'inda kulli salati. Sekiranya tidak menyukarkan umatku, nescaya aku menyuruhkan, iaitu mewajibkan mereka bersugi pada tiap-tiap kali sembahyang. Yang ini menunjukkan bahawasanya kepentingan bersugi. Nabi kata, kalau tak menyusahkan umat aku lah, aku nak suruh mereka ni sebelum setiap kali sembahyang bersugi. Apa yang Rasulullah beritahu tu menunjukkan satu kepentingan. Kalaulah Rasulullah tak beritahu laula an asyqa ala ummati ni, kalau tidak menyusahkan umat aku ni, yang tu matan tu tidak ada dalam hadis, sugi ni jadi wajib lah. Tapi Rasulullah SAW mengetahui tentang kesukaran untuk sugi pada tiap-tiap kali solat. Walaupun begitu, fadilat bersugi itu besar, menyebabkan bersugi ni dijadikan sunat muakkad. Bahkan sunat yang paling banyak Nabi buat dalam hidup dia adalah bersugi. Perkara sunnah yang paling banyak Nabi buat dalam hidup dia bersugi.
menunjukkan kepentingan bersugi. Dan itu kesempurnaan. Bagaimana nak menyempurnakan ibadah kita, maka belajarlah ikut sunnah. Antaranya bawa kayu sugi. Kayu sugi bukan perlu yang besar ni. Bukan perlu yang besar ni, perlu yang dia ada yang kecil, yang halus je. Yang boleh disimpan dalam poket, yang boleh simpan di mana-mana, yang boleh kita gunakan sebelum kita solat untuk mengambil fadilat tersebut. Fadilat itu sangat besar. Tetapi janganlah bersugi selepas gelincir matahari ketika berpuasa, kerana yang demikian itu makruh. Ini terdapat perbahasan khilaf di antara ulama tentang makruh ataupun tidak. Kita mengambil jalan ringan, jalan mudah untuk kita mengatakan ketika kita mengaji kitab ni makruh lah. Tetapi ada, kita mengaji dalam kitab fiqh ada perbahasannya. Ada yang kata makruh, ada yang kata tak makruh. Menggunakan hadis yang sama, tetapi cara mereka istinbat hukum tu cara berbeza. Baik, selesai tentang sugi. Yang pertama, jangan tinggal sugi. Yang kedua, cara duduk sebelum berwuduk dan doanya. Diajar cara duduk kepada kita, duduk untuk wuduk. Selepas bersugi, engkau duduk pada tempat yang tinggi dengan menghadapkan kiblat supaya engkau tidak terkena percikan air. Ketika kita nak ambil wuduk, maka pastikan tempat wuduk kita tu, tapak kaki kita, kalau sini paip, airnya jatuh ke sini, tapak kaki kita berada lebih tinggi daripada air tersebut. Dan pastikan kedudukan kita adalah menghadap kiblat. Sah ke tak sah kalau kita tak buat? Sah. Kerana perkara ini tidak termasuk dalam rukun, tidak termasuk dalam syarat sah, tidak termasuk dalam syarat wajib. Tetapi perkara ini menyempurnakan wuduk. Kalau kita sebelum ni tak mempedulikan ke mana tempat kita berhadap untuk mengambil wuduk, maka penyempurnaannya adalah ketika nak berwuduk, pusing ke kiblat. Dan ketika kita nak wuduk, maka tempat pijak kaki kita lebih tinggi daripada tempat air jatuh. Tujuannya untuk mengelakkan was-was. Baik, sebab itulah kalau kita tengok dekat surau, kat masjid, dia ada tempat wuduk yang lebih tinggi daripada tempat terjun air tu. Cuma kadang-kadang tu, walaupun dia dah ada longkang terjun air tu tetap bila dibuka paip jatuh pula dekat tempat kaki. Yang tu tak kena dengan sunnah lah. Tapi perkara tu sunnah, perkara tu sunat. Mampu buat, tak mampu tak apa. Sekurang-kurangnya kalau kita nak buat tinggi sikit, pakai slipper mengambil keberkatan. Walaupun fungsinya tidaklah tercapai, kerana asalnya untuk mengelakkan was-was. Takut air jatuh atas lantai, kena kat seluar kita, datang was-was masa solat. Syaitan datang, dekat lantai tadi tu ada kotor tu, dah kena air tu terpercik kat seluar kotor tu, sah ke tak sah semayang. Jadi keliru, kita jadi was-was. Jadi ketika tu pijak atas tempat yang lebih tinggi, kemudian badan menghadap ke kiblat. Selesai. Situ ada 2 pahala dah. Bersugi 3 pahala. Dah 3 pahala. Sebelum wuduk dah ada 3 pahala. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini doa yang dianjurkan untuk kita baca sebelum bermula wuduk. Okey, selesai. 4 pahala. Kita kira. 1 pahala bersugi, 2 duduk di tempat yang tinggi, 3 menghadap kiblat, 4 doa. Dan 4 pahala. Kemudian seterusnya doa serta niat wuduk. Setelah membaca doa tersebut, basuhlah kedua-dua tanganmu 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bejana. Kalau dulu orang ambil wuduk dalam bekah, dalam kolah. Kita sekarang ni pakai paip. Maka pakai paip perlu basuh tak tangan, nak basuh tangan masih lagi sunat. Asalnya kenapa kena basuh tangan? Sebab dibimbangi ada kekotoran pada tangan. Sebelum nak celup air dalam kolah tu, maka basuh dulu tangan. Sekarang ni kita pakai paip, kena basuh lagi tak tangan. Sunat membasuh tangan masih berkekalan. Walaupun kita pakai paip, tangan kita tak celup dalam air yang banyak. Maka itu pahala yang kelima. Basuh pula 3 kali. Situ ada 3 pahala, 8 pahala. 5, 6, 7 pahala basuh tangan. Dan bacalah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Sahabat-sahabat pastikan, perhatikan setiap perbuatan yang dilakukan untuk wuduk, sama ada sebelum dan semasa wuduk, setiapnya disertakan dengan doa. Setiap perkara yang dibuat basuh tangan ni disertakan dengan doa. Semalam kita sebut tentang, semalam ke kemarin? Semalam kita sebut tentang amalan-amalan antara orang-orang yang hampir kepada Allah, mereka lazimkan berdoa. Ketika mana? Ketika kita keluar daripada tandas, rasa lega perut. Yang lega adalah perut. Tapi bila kita doakan, Allahumma hassin, doa dia sebenarnya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhanku, sucikan hatiku daripada sifat nifaq. Konsep pembersihan.
Setiap kali kita membersihkan sesuatu, mohon juga kepada Allah sebagaimana sesuatu itu dibersihkan dengan air, mohon Allah bersihkan hati ini daripada sifat nifak. Setiap kali kita melakukan satu perbuatan membersih, basuh kereta ke, basuh pinggan ke, basuh baju ke, segala proses pembersihan, basuh kuali ke, maka ketika tu letak satu doa kepada Allah, seperti mana engkau membersihkan pinggan ni daripada kekotoran, baju ni daripada kotoran, bersihkan hatiku daripada sifat munafik. Itu adalah kelaziman bagi orang yang nak menghampirkan diri pada Allah. Mereka apabila mengambil wuduk pula, setiap perbuatan pembersihan, buat wuduk ni pembersihan, mereka selitkan doa-doa. Yang doa-doa tu mempunyai makna yang sangat baik untuk kita lakukan doa tersebut. Dan tengah basuh tangan ni doa dia, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon padamu keberuntungan dan keberkatan, dan aku berlindung denganmu daripada kemanangan dan kebinasaan. Diminta 4 perkara, keberkatan dan juga keberuntungan, kemudian dilindungi daripada kemalangan dan kebinasaan. Itu ketika basuh tangan. 4 perkara diminta. Selesai 6, 7, 8 doa, 8 pahala. Tak masuk lagi wuduk, dah ada 8 pahala. Dan engkau niat menghilangkan hadas, rafa'al hadas. Kat sini letak niat. Nanti kita akan bahaskan panjang sedikit tentang niat ni, dibimbangi ada kekeliruan. Dan engkau niat menghilangkan hadas, iaitu rafa'al hadas, atau mengharuskan sembahyang, iaitu istibah atau salah. Dan kekalkan niat itu hingga kamu basuh muka, kerana tempat wajib niat itu ialah ketika basuh muka. Tetapi sunat diniatkan mengambil air sembahyang itu pada permulaan membasuh tangan. Baik, kita tengah basuh tangan ni, tak ambil wuduk lagi. Di situ kita niat. Niat apa? Niat wuduk. Saja aku mengambil wuduk. Niat wuduk lah. Kerana Allah Ta'ala. Memulakan niat di situ sunat. Tetapi dengan syarat niat itu dikekalkan sekurang-kurangnya sampailah basuh muka nanti. Andai kata kita letak niat kat situ, kemudian putus niat tu, maka ketika wuduk nanti, mula wuduk kena niat semula. Sunat, dia ada tiga kaedah. Niat, tentang niat ada 3 kaedah. Termasuk dengan kaedah yang sunat. Yang pertama, ketika kita basuh tangan tadi, dah baca doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wa barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Dah baca doa tu, kemudian kita pun niat dalam hati, ambil wuduk ketika basuh tangan ni. Kemudian niat tu berkekalan. Ketika basuh tangan, nanti kita masuk istinsyak, nanti kita berkumur, kemudian ketika basuh muka, niat tu masih ada lagi. Dan niat tu berkekalan sampai basuh kaki. Yang ni niat yang paling sempurna. Bermula daripada basuh tangan yang sunat tu, dikekalkan niat tu sampai basuh kaki. Dan niat ni sah. Yang kedua, niatnya ketika basuh tangan tadi, sebelum ambil wuduk, dan niat tu kekal sekurang-kurangnya air kena ke muka. Niat itu juga sah. Dan dia adalah mendapat pahala sunat. Yang ketiga, niat tu bermula daripada ketika kita ni mula basuh muka, letak niat. Itu tempat yang biasa kita buat. Sah niat ketika kita basuh muka, maka bila basuh muka tu disertakan dengan niat. Sunat yang paling afdal adalah niatnya bermula daripada basuh tangan, kekal sampai basuh muka, kekal sampai basuh kaki. Jarang kita nak gunakan niat, jarang kita nak berniat begitu. Dan kadang-kadang ada orang, boleh niat begitu. Boleh, dengan syarat niat tu kekal lah. Kalau niat tu tak kekal, kat teh. Jangan kacau. Anu bawa adik tu kan. Abi nak keluar. Jangan kacau ni, jangan kacau sini. Nanti. Minta maaf tuan-tuan. Baik. Boleh. Boleh. Baik. Itu niat. Sebab tempat wajib niat ketika basuh muka. Kalau ketika basuh muka tu ada niatnya, maka sah. Bila nak mula, semulia-mulia tempat untuk dimulakan, sebab seafdal tempat untuk dimulakan ketika basuh tangan ni lah. Okey, selesai bab niat. Anda rasa perkara tu clear, jelas. Dan demikian juga sunat dikekalkan niat itu sehingga selesai mengambil ismayang tu paling sempurna. Start basuh tangan, adakan niat, kemudian niat tu berkekalan sampai basuh kaki nanti, selesai ambil sembahyang. Itu niat paling sempurna. Dia termasuk dalam khusyuk kerana tak putus niat dia. Tak putus niat bukan bermakna mengulang-ulang niat.
Maknanya niat tu berkekalan. Dia sentiasa mengingati yang dia sedang mengambil wuduk. Baik, selesai. Jadi berapa dah pahala? Lupa dah tadi. 9. Ni 9. Ni kekalkan niat. Masuk yang keempat. Pahala dah 9 dah ni. Wuduk tak ambil lagi. Kemudian hendaklah diambilkan air 1 cebok jika menggunakan bekas air dan berkumur-kumur dengannya 3 kali. Ini kumur. Kumur 3 kali. Ketika kumur tu doa dia adalah Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ya Allah, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Bantulah aku untuk membaca kitabmu. Wal kathrati dzikri lak, dan bantulah aku untuk memperbanyakkan zikir kepadamu. Nah, baik tuan-tuan, sahabat-sahabat rahmati Allah. Nak sebut tentang mulut. Mulut kita ni tidak bertulang. Sebab tetapi dia lebih tajam daripada pedang. Tajamnya maksudnya dia boleh menghiris sesuatu yang tidak mampu dihiris oleh pedang, melukakan hati manusia. Dan mulut kita ni secara apa nak kata sentiasanya mulut kita ni sifat dia laju cakap. Jarang, jika seseorang tidak menimbang tentang dosa pahala, jadi mulut ni dia akan membawa kebanyakannya kepada perkara dosa. Dicakap tu menyakitkan hati orang, dicakap tu mengeluarkan perkara-perkara buruk. Dan memang hadis Nabi SAW, antara sebab yang paling banyak umat aku masuk neraka kerana mulut. Bahayanya mulut ni. Sampai Nabi SAW pernah pesan kepada Muaz bin Jabal, ketika Muaz bin Jabal nak dihantar ke Yaman untuk menjadi gubernur di Yaman, Rasulullah kata antara perkara yang kena jaga, Rasulullah tarik lidah keluar, tunjuk, jaga ni tu, tunjuk kat lidah tu, menunjukkan pentingnya. Boleh je Rasulullah kata jaga lidah, tapi nak tunjuk penting, Rasulullah tarik. Perbuatan Rasulullah tu tunjuk pada lidahnya, itu adalah menunjukkan pentingnya menjaga lidah. Apa yang keluar daripada lidah ni, dia sama ada kadang-kadang datangnya pada hati, kadang-kadang datangnya pada akal, kadang-kadang dia datang pada secara tak sedar. Dia automatik, auto. Jadi sahabat-sahabat rahmati Allah, tetapi kalau kita proses sungguh-sungguh, andai kata kita nak bercakap tu, kita fikir dulu ertinya dia datang daripada hati dan daripada akal. Dan sebelum dia datang dalam hati, sebelum datang dalam akal, datang daripada mana? Oleh kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah ciptakan kamu dan Allah Ta'ala ciptakan setiap perbuatan kamu. Maka apa yang terlintas dalam akal untuk diperkatakan itu adalah sesuatu lintasan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buruk atau jahat, sesuatu lintasan tersebut berdasarkan kecenderungan hati kita. Hati kita ni kalau banyak kepada keburukan, maka yang terlintas untuk diperkatakan adalah perkara kebaikan, perkara kejahatan. Tapi kalau kita sentiasa menyucikan hati, perkara yang terlintas dalam akal kita adalah kebaikan. Sehingga kan natijahnya mulut mengatakan kebaikan. Baik, itu satu hal. Satu hal lagi, kadang-kadang kita bukan sedar kita cakap apa. Contoh hari semalam, ada sehari 24 jam. Daripada 24 jam semalam, berapa banyak kita bercakap. Ini satu kajian yang dilakukan oleh ni pakar lah mengkaji daripada Singapura. Dia kata orang Asia ni, lelaki dia beri lebih kurang 2,000 patah perkataan kota sehari. Perempuan 5,000 patah perkataan. Sebab tu perempuan ni kemampuan dia bercakap tu lebih daripada lelaki. Sebab tu lelaki ni petang bila dah balik kerja kan, sampai rumah dia tak bercakap dah. Abang nak air? Mandi? Dia dah habis kota. Orang perempuan beza, kota dia banyak. Keperluan tu diperlukan untuk anak-anak dan sebagainya. Baik. Kalau kita kata betul lah kajian ni, wallahu ta'ala alam betul ke tak betul, siapa kira, wallahu alam. Tetapi kalau kita kata betul, daripada 2,000 patah perkataan semalam, kerana kita puasa mungkin kurang sikit, jadi 1,000. Daripada 1,000 patah perkataan semalam, cuba kita tulis begini, apa yang kita cakap. Berapa banyak perkataan yang kita mampu tulis semula. Tak banyak kan? Isu apa kita bercakap semalam? Tak ingat. Maknanya ada sebahagian yang keluar daripada mulut kita ni sesuatu yang kita kata tetapi kita tak sedar. Nabi sebut dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata seseorang itu akan mengatakan suatu perkataan yang dia tak sedar tentang apa dia cakap tu, dan dia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat tentang apa yang diperkatakan. Setiap apa yang keluar daripada mulut kita, sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar, akan menjadi tanggungjawab untuk kita. Kita akan bertanggungjawab terhadap perkataan tersebut di hari akhirat. Maksudnya
Kalau kita dipertanggungjawabkan, maknanya apa sahaja yang kita katakan sama ada kita sedar ataupun tidak, dia akan dipertanggungjawabkan. Jadi oleh kerana perkataan ini datangnya daripada bagaimana hati kita berfungsi. Kalau hati kita cenderung kepada keburukan, buruklah perkataan yang keluar. Cenderung pada kebaikan, baiklah perkataan yang keluar. Maka yang nak dijaga untuk menjaga lidah itu adalah jaga hati. Kita tak akan mampu untuk sedar tentang semua perkara yang kita pernah cakap. Tak mampu nak sedar. Lidah kita tidak bertulang. Maka antara perkara yang paling baik untuk kita lakukan, untuk memastikan walaupun dalam keadaan kita tak sedar, yang keluar itu adalah perkara kebaikan, doa pada Allah. Ya Allah Tuhanku, biarlah bila buka mulut ni, mudah untuk baca kitab kamu. Bila buka mulut ni, mudah untuk berzikir kepada kamu. Jangan buka mulut ni dalam keadaan kita tak sedar sesuatu yang merosakkan akhirat kita. Perkara itu kena minta dengan Allah. Kalau Allah Ta'ala kurniakan, alhamdulillah. Tetapi kalau kita tak pernah minta untuk sesuatu yang keluar daripada lidah kita ni perkara kebaikan, dalam keadaan kita tak sedar banyak perkara yang keluar daripada lidah kita ni, ada kemungkinan perkara tu akan mengakibatkan keburukan di hari akhirat. Sebab tu ketika lafazkan, ketika tengah berkumur tu minta, ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku untuk baca kitab, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Ketika kumur tu 3 kali tu penting. Berkumur tu satu perkara yang penting, dan di dalamnya ada doa yang memohon pada Allah, dilembutkan lidah bila buka tu tentang kebaikan, bila buka tu tentang kitab. Tak boleh doa bahasa Arab, tak apa. Doanya ketika kumur tu niat dalam hati, ya Allah Tuhanku, jadikanlah lidah ni mudah untuk baca kitabmu, jadikan lidah ni mudah untuk berzikir padamu. Kena minta pada Allah, jangan tak minta, sebab ini adalah salah satu daripada anggota yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hari akhirat. Kalau dia tu anggota yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, menjadi tanggungjawab kita untuk jaga, sedangkan kita tak mampu nak jaga anggota kita sendiri, tak mampu, sahabat rahmati Allah. Bila kita tak mampu, mohonlah pertolongan Allah untuk membantu kita menjaga segala anggota kita, termasuk mulut kita. Tadi 9 pahala, kumur 3 kali, 9 campur 3, 12 pahala. Campur doa ni 13 pahala. Tak ambil wuduk lagi ada 13 pahala yang kita sentiasa telah abaikan. Itu kesempurnaan wuduk. Seterusnya, memasukkan air ke dalam hidung dan doanya. Istinsyak, masuk air dalam hidung pula. Kemudian ambilkan air 1 cebok lagi dan dimasukkan ke dalam hidung 3 kali. 9 campur 13 pahala, campur 3 ni 16 pahala, masuk istinsyak. Masuk istinsyak ni pula ada 2 doa. Satu ketika masukkan air, satu ketika embuh air. Ketika masukkan air, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Ya Allah Tuhanku, kurniakan aku bau-bauan syurga dan supaya engkau redha kepadaku. Ketika masukkan air. Ketika keluarkan air, Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa min su'id dar. Tentang bau maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada bau neraka dan daripada keburukan tempat tinggal. Tentang cerita bau syurga dan bau neraka ni, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata bau syurga ni boleh dihidu daripada jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan ni adalah satu jarak yang Nabi nak cerita jauh. Nah, kalau kita nak ambil hukum matematik lah, sahabat nanti Allah, hukum matematik atas muka dunia, perjalanan hampir 400 km mengambil tempoh 28 hari. 400 km ni lebih kurang 28 hari kalau jalan kaki. Baik, kalau 400 kilo ni 28 hari, sebulan kita ambil 500 kilo lah. 500 kilo sebulan, setahun darat 12 darat 5, 6,000 kilo setahun. 6,000 kilo setahun, 6,000 kilo setahun, 10 tahun, 60,000 kilo. 100 tahun, 600,000 kilo. 500 tahun, 3 juta kilometer. Kalau ikut masa dunia ini kiraan secara mudah aja. 500 tahun masa dunia, kalau kita berterusan berjalan kaki, kita akan mampu berjalan sejauh 3 juta kilometer. 3 juta kilometer ni sejauh mana? Wallahu ta'ala alam. Muka bumi kita ni dengan langit tahap pertama tu jarak dia 3 kilometer. 3 kilometer ke 15 kilometer. Anda pelupa dah dulu belajar masa sekolah menengah. Tapi 3 juta kilometer bukan tempat yang dekat. Oleh kerana bau syurga ni sangat wangi, sehingga kan 3 juta kilometer ni dah bau dah. Kalau ukur dengan masa dunia, ukur dengan masa akhirat, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia, kalau darat dengan 500 tahun, subhanallah, syurga ni memang bau-baunya semerbak.
Ada sebuah hadis Nabi SAW, ada satu cerita daripada seorang sahabat. Dia cerita tentang dia berdua sahabat berperang. Setiap perang dia berdua. Jadi yang ni jaga yang ni jaga yang ni. Bila mereka perang. Jadi mana-mana tempat mereka ni pergi berdua. Sampai di satu tempat, sahabat yang duduk depan ni, ana tak ingat nama sahabat ni. Sahabat yang duduk depan ni, tiba-tiba dia berhenti dan dia kata, aku bau syurga. Bau macam mana? Wallahu ta'ala. Sahabat yang kat belakang ni tanya, kamu bau kat mana? Bau kat mana syurga ni? Dia kata dia tunjuk sana. Sana tu penuh dengan musuh kat situ. Dia kata bau syurga kat situ. Habis dia cakap, dia cabut pedang dia, dia lari lompat masuk dalam kawanan musuh. Sahabat kat belakang ni terpinga-pinga. Nak ikut tak? Ikut kang mati. Tak ikut kang, biasa berperang berdua. Dalam keadaan ragu-ragu nak perang tu, perang jadi makin berkecamuk. Berkecamuk, dia pun dah tak jumpa sahabat dia pergi mana. Selesai habis perang, maka sahabat dia syahid. Syahid sahabat dia. Kemudian dia bila tengok sahabat dia syahid, dia rasa bersalah. Sepatutnya dia syahid bersama sahabat dia, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, sahabat dia meninggal dunia, syahid. Sepatutnya dia bersyahid bersama. Sebab biasanya dia pergi perang sama. Tiba-tiba sampai dekat situ, dia kata dia bau syurga. Aku nak ikut ni tak agak-agak nak ikut dia. Dia terus terjun dalam kawanan musuh berperang sehingga syahid. Sedangkan aku terpinga-pinga, termagu-magu, masih ragu-ragu nak pergi tak. Akhirnya dia dikurniakan syahid. Aku masih lagi hidup. Kata. Jadi kata Rasulullah SAW, itu adalah rezeki dia. Sahabat mati Allah tak tengok syurga, bau je. Oleh kerana bau syurga, maka dia sanggup untuk campak seluruh hidup dia. Dia sanggup gadai nyawa dia. Dia sanggup mati hanya kerana bau syurga. Cuba bayangkan bagaimana bau syurga. Bagaimana bau syurga. Sampai ni orang kata nyawa tinggal 5 sen. Harga nyawa berapa orang situ? 5 sen. Murahnya harga nyawa kerana bau syurga. Bau syurga saja. Subhanallah. Kalau nampak syurga, itu besarnya nikmat syurga yang Allah Taala sedang hidangkan kepada mereka yang berjuang dalam agama. Cerita bau syurga ni dikaitkan dengan hari ni. Tengah istinsyaq tu minta pada Allah bau syurga. Andai kata bau syurga tu kita mampu bau sekali seumur hidup, kalau Allah Taala bukalah rezeki masing-masing kan, maka sahabat rahmat Allah, kita akan kekal menjadi orang yang beriman kepada Allah. Bau tu akan diingati sentiasa. Subhanallah. Apalah sebenarnya Allah Ta'ala sedang tawarkan kita. Wa ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata ulama, sebenarnya kalau nak ditafsirkan apa nikmat syurga ni, wa ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebenarnya kita ni Allah Ta'ala tawarkan, duk sebut dalam hadis begitu begini cerita syurga ni, Quran sebut begitu begini cerita syurga ni, sebenarnya tak tergambar oleh akal kita, tak tercapai nikmat yang Allah Ta'ala nak beri di syurga tu esok. Oleh kerana nikmat sangat sampai kita tak tercapai. Too good to be true, kata orang putih. Menyebabkan sebahagian daripada kita ni dia jadi benda tak tercapai dalam akal. Itu adalah rumusan tentang syurga yang Allah tawarkan ni apa? Wa ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sebenarnya orang beriman tu dia tak tahu pun hakikat perkara yang kami sedang tawarkan. Tapi andai kata Allah Taala buka sikit je, apa dia? Bau syurga, nyawa tinggal di mesin harga. Kemudian kita ketika hembus air tu, doakan untuk dijauhi daripada bau api neraka dan dijauhkan daripada api neraka lah. Jadi sahabat rahmat Allah Subhanahu taala, kita dah ada 13 pahala. Kemudian ketika keluar masuk air ni ada dua ada 6 doa. 3 kali masuk, 3 kali minta syurga, bau syurga, 3 kali keluar, 3 kali minta dijauhi daripada api neraka, bau api neraka. Jadi kita dah ada 13 tadi, 14, 15, 16, campur lagi 6, 22 pahala. Banyak dah ni sahabat. 22 pahala yang kita sentiasa tinggalkan akibat kita jarang menyempurnakan ibadah-ibadah, jarang menyempurnakan ibadah yang zahir. Ibadah yang zahir, menyempurnakan wuduk. Ini kesempurnaan wuduk. Ada 23 pahala yang sedang menunggu kita. Baik. Moga-moga kita dibukakan oleh Allah. Apa-apa juzuk pun bau ke kalau dapat dilihat, subhanallah lah. Itu rezeki masing-masing lah. Ada yang sebut jannatul ajilah. Ada syurga yang disegerakan. Syurga yang disegerakan antaranya ma'rifatullah. Hati yang menjadi padang makrifah. Itu perkara-perkara yang dibahaskan dalam ilmu lah. Kemudian duduk dalam majlis ilmu begini, jannatul ajilah.
Raudatul Jannah. Apa tu, taman-taman syurga. Cuma benda tak nampak, sahabat. Benda tak nampak. Menyebabkan keinginan, motivasi untuk mengejar perkara tu tidaklah sekuat mana. Perkara tu yang perlu di-develop, yang perlu ditingkatkan. Selesai tentang perkara tu, selesai. Kita masuk yang keenam, membasuh muka dan doanya. Habis dah. Ada berapa pahala tadi? Lupa dah. 22 pahala. 22 pahala. Subhanallah. Belum ambil wuduk dah pahala ada 22 dah, kesempurnaan. Baru masuk basuh muka. Kemudian ambil air 1 cebok dan basuhkan mukamu 3 kali. Baru basuh muka. Mulai dari dahi hingga ke dagu dan di antara 2 telinga. Tempat hak tu kita mengaji dalam kitab fiqh lah. Dan sampaikan air itu kepada tempat yang diadatkan oleh perempuan Arab mencukurnya, tahzif. Kalau sahabat tengok perempuan Arab ni, dia akan cukur sini, dia ada bentuk M sikit sini, dan cukur sampai bawah. Depan ni anak-anak rambut ni cukur. Itu maksudnya tahzif. Jadi air tu dekat sini tu mesti sampai lah dekat batasan ni, jangan tak sampai, tak sah wudu. Iaitu di antara hujung telinga dan atas pertengahan dahi. Tu. Dan sampaikan air itu kepada tempat yang ditumbuhi rambut, iaitu 2 kening, misai, 2 bulu mata, 2 tali tudung, sideburn, tali tudung, yang berbetulan dengan telinga hingga ke janggut. Bagi orang perempuan tu, hujung rambut tu wajib basuh tu orang perempuan tu. Rambut yang hujung sekali ni. Kemudian kalau tidak dipotong, maka dia akan jadi panjang. Jadi yang tu wajib dibasuh tu ketika wuduk. Sebab tu sunat dibuang gunting yang hujung tu, supaya dia tidak menjadi masalah ketika ambil wuduk. Dan wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang, dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada tempat tumbuh bulu janggut yang tebal. Bagi orang lelaki yang berjanggut, misai tak termasuk hukum ni. Misai ni tebal macam mana pun wajib sampaikan air ke dalam kulit, dalam misai ni. Sebab tu dalam misai ni sunat buang. Sebab tempat ni wajib. Tetapi berkenaan janggut dan jambang. Janggut dan jambang ni bagi orang lelaki hukumnya berbeza. Bagi orang yang janggutnya tebal, macam mana nak bezakan tebal dengan tak tebal ni? Sahabat adat cermin, tengok cermin, kemudian cuba perhatikan bahagian ni. Kalau nampak kulit, janggut kita ada nampak kulit, masih nampak kulit di celah-celah janggut tu, artinya janggut kita nipis. Janggut yang nipis, hukum dia wajib basuh kulit di dalam. Jadi orang yang ada janggut nipis, dia kena ni sarut, disebut sarut. Kena buat macam tu supaya kena air di bawah kulit dalam janggut ni. Tetapi bagi mereka yang janggutnya tebal, maka yang wajib adalah bulunya saja. Tebal ni macam mana? Kita ada cermin, tak nampak ni. Tak nampak kulit dahi. Kulit dahi pula. Apa ni? Kulit dagu, kulit dahi. Tak nampak kulit dahi. Jadi kalau tak nampak kulit dahi, maka yang sunat, yang wajib dibasuh adalah luaran saja. Dalam tu sunat. Nak basuh tak apa, tak basuh pun tak apa. Itu ketika ambil wuduk. Dan ketika tu ada doa dia. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyaddu wujuhu ula awliyaika wa la tusawwid wajhi zulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah Tuhanku, putihkan wajahku dengan cahayamu pada hari kamu memutihkan wajah wali-walimu. Jangan kamu hitamkan wajahku pada hari engkau menghitamkan wajah musuh-musuhmu. Di hari akhirat dia akan wajah juga akan dibezakan. Orang yang beriman, beramal soleh, mereka wajahnya putih bersih. Orang yang bakal dimasukkan ke dalam neraka, maka wajah mereka ni hitam legam, tidak ada cahaya, muram, kusam wajah mereka di hari akhirat. Jadi minta pada Allah ketika basuh muka, ya Allah Tuhanku, jadikanlah wajah aku ni putih seperti mana Engkau memutihkan wajah auliamu di hari akhirat. Basuh lagi, ya Allah Tuhanku, janganlah Engkau hitamkan wajah aku ni seperti mana Engkau hitamkan wajah musuhmu di hari akhirat. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala wajah yang putih berseri di hari akhirat. Apa salahnya minta pada Allah? Minta pada Allah. Nak minta pada siapa? Meminta perkara begitu salah? Tak salah. Semua perkara kita boleh minta dengan Allah. Jadi pastikan bila kita minta dengan Allah, sesuatu yang sangat memberi manfaat. Antara manfaatnya manfaat akhirat tu. Manfaat akhirat ada manfaat yang sangat besar.
Kita tak perlu nak nasihat dah orang, jangan lupa minta tambah rezeki dan sebagainya, sebab perkara itu sentiasa orang buat. Tetapi untuk perkara akhirat jarang sangat orang nak minta sesuatu daripada Allah. Jarang sangat. Bila kita berhajat sesuatu perkara akhirat, nak solat hajat pun tak apa nak. Tapi kalau perkara dunia bukan main kita solat hajat. Ni minta pada Allah, minta dicerahkan wajah di hari akhirat, minta diterima amal, minta bau syurga. Jadi basuh muka 3 kali. Biasa kita basuh sekali, sah. Tapi kita sedang membincangkan tentang kesempurnaan wuduk. Bila sempurna wuduk bagaimana? Basuh 3 kali. Itu adalah contoh-contoh kesempurnaan yang boleh kita tambah baik daripada wuduk kita. Tujuannya apa? Untuk sempurnakan wuduk, sempurnakan ibadah yang zahir, sebab itu tanggungjawab untuk menjaga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa dia. Kemudian menyelak janggut dan meluas had basuh muka, dan sunat menyelak-nyelakkan janggut yang tebal, dan sunat membasuh muka melebihi had yang diwajibkan, iaitu nama ghurrah. Menyelak-nyelak janggut tebal, menyelak-nyelak ni daripada bawah tu gitu. Ni janggut diselak-selak janggut, tujuannya nak kena air dalam tu. Bagi janggut tebal sunat menyelak, bagi janggut yang nipis wajib dikenakan air. Sebab tujuan selak tu untuk kenakan air sebelah dalam. Baik, kata Nabi SAW, inna ummati yuda'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Bahawasanya umatku diserukan pada hari kiamat dengan keadaan muka mereka bercahaya-cahaya kerana kesan air sembahyang. Siapa jua daripada kamu yang mampu melanjutkan ghurrah, maka hendaklah dia memperbuatkannya. Ghurrah ni apa? Ghurrah ni adalah had yang lebih daripada wuduk. Dan kehinggaan ghurrah itu ialah membasuh setengah leher bahagian depan 3 kali. Muka itu disunatkan basuh 3 kali. Ghurrah bagi bahagian bawah. Kat mana had wajib? Ni tulang dagu ni, yang kita rasa kalau kita tekan ni ada tulang. Ni tulang ni tempat wajib ni. Jadi tak boleh kurang daripada tempat ni. Jadi kita ambil wuduk kena sapu orang. Ini tak wajib. Tetapi ni dipanggil ghurrah. Sampai mana ghurrah? Ghurrah sampai halqum, separuh leher. Ni kat bawah lelaki ada halqum. Jadi bila basuh muka, dilebihkan basuhan sampai ke ghurrah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, siapa yang mampu melebihkan basuhan muka dia, maka lebihkanlah. Kenapa? Di hari akhirat kelak, muka umat Nabi SAW bercahaya-cahaya daripada kesan wuduk. Jadi sebelah bawah sampai tengkuk, sebelah atas ni sampai sebahagian kepala. Ini kepala bahagian belakang, depan, belakang. Jadi tengah-tengah ni adalah tempat yang sunat ketika kita basuh muka sampai ke atas, melebihkan basuhan. Tapi atas ni tidaklah menjadi sunat yang disebut dalam hadis. Sebab apa? Sebab ketika kita basuh kepala nanti dia kena juga yang kat bawah ni sebab ghurrah sampai dekat tengkuk ni. Ketika kita basuh muka, maka sunat dilebihkan air sampai ke situ. Di hari akhirat kelak, cahaya muka orang beriman ni sampai tempat mana mereka basuh wuduk. Kalau sampai sini, lebih berseri-serilah muka orang beriman di hari akhirat. Dan sunat basuh 3 kali. Jadi berapa dah pahala anda tak ingat lah. Cuma yang ingat tadi, sebelum wuduk dah ada 22 pahala yang ditawarkan kepada orang yang mengambil wuduk. Subhanallah. InsyaAllah kita berhenti sampai situ dulu. Esok kita akan sambung yang ke-8, membasuh kedua tangan dan doa ni. Anda tak tengok komen sahabat-sahabat, anda bimbang banyak soalan yang akan mengganggu perjalanan kuliah. Baru anda nak tengok ni. Oh, memang tak ada orang cakap. Okey. Yang digambarkan tu bukan syurga lagi. Yang digambarkan tu dia bukan gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala berikan dalam Quran, Nabi beri dalam hadis tentang syurga ni. Dia bukan syurga. Cumanya gambaran tu sekadar yang mampu disampaikan oleh mulut, mampu disampaikan oleh bahasa. Dia begini, anda bagi contoh-contoh. Ada beberapa perkara yang kita rasa tapi tak boleh nak digambarkan. Contoh mudahnya rasa durian. Bila orang tanya kita, durian ni macam mana rasa? Sahabat nak cerita macam mana? Nak cerita tentang adakah yang digambar tu bukan syurga? Sebenarnya syurga lah. Tapi gambaran tu tak sampai kepada hakikat syurga tu apa. Sebab apa? Sebab banyak perkara yang memang tak dapat digambarkan oleh bahasa.
Sebab itulah bahasa hati ni berbeza dengan bahasa mulut. Durian, kalau orang tanya sedap ke durian, kita kata sedap. Orang tanya sedap macam mana, kita kata sedap, macam mana nak cerita, tengok macam mana nak cerita. Tapi kalau kita paksa juga cerita, kita kata durian ni manis. Orang tu manis, dia bayang gula, dia bayang susu. Manis macam gula. Kemudian kita kata, apa lagi rasa durian? Lemak, dia terbayang santan. Kita kata sedap lah. Dia pun balik rumah, ambil santan, ambil gula, dia pun campur. Lepas tu dia minum. Uish, tak sedap, kata sedap. Padahal kat situ ada manis, ada lemak. Tapi sama dengan rasa durian? Tak sama. Sebab apa? Rasa durian tu kita mampu rasa, tak mampu nak sampaikan. Begitu juga dengan Al-Quran dan juga hadis. Apabila menceritakan tentang syurga, cerita tu hanya sekadar yang mampu dicapai oleh akal. Sedangkan nikmatnya jauh melepasi apa yang boleh digambarkan oleh akal. Itu maksud dia tu. Jadi Tuan Nur Azikhan Abdullah. Begitu ya. Terletak Usangku 22. Apa lagi? Ustaz, adakah perlu basuh telinga tertib basuh kanan dahulu? Bolehkah sunat masuk air ke dalam hidung ketika puasa? Baik. Basuh telinga kita ada 2 tangan. Ada perkara yang makruh disekalikan. Contohnya basuh kaki makruh sekali kanan kiri. Tapi telinga, oleh kerana kita mempunyai 2 tangan dan 2 tangan ni boleh berfungsi secara serentak, maka basuh telinga tu dibenarkan untuk membasuh serentak kanan dengan kiri. Istinsyak, masuk air dalam hidung ketika puasa, boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Baik, masuk air dalam hidung. Masuk air dalam hidung ni, sebahagian daripada kita ni serik masuk, sebab bila kita masuk dalam hidung, dia rasa menyucuk. Jadi, seorang sahabat dia ajar anak, dia kata, tak bagi dia menyucuk ni, guru dia ajar. Dia kata, sebelum nak masukkan air dalam hidung ni, kita tarik nafas memanjang. Sampai habis nafas. Bila habis nafas tu, ambil air, baru kita sedut. Bila sedut, air tu tak pergi jauh. Sebab nafas kita dah habis. Itu tips untuk masukkan air dalam hidung. Ketika puasa pun boleh. Tak ada masalah. Sama esok. Ya, sama esok. Sama-sama. Jom setiap pagi dengan kuliah kita ni akan diadakan pada setiap pagi 7.5 minit sampai pukul 8 pagi, dan sahabat-sahabat dijemput, semua sekali jemput free of charge. Tidak ada tabung derma yang diletakkan untuk berderma. Cuma dia ada iklan derma dekat page tu, dekat link tu, dekat live tu. Jadi sahabat rahmati Allah yang mana berkelapangan untuk membantu pembangunan Sri Tafiq Al-Bandar, sekarang ni kita sedang bina surau, kita sedang bina asrama di sana.